Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan lonceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan. Baik, pada entry kali ini khusus tentang STR fasa 2. Sedikit maklumat yang kita nak kongsikan bersama tentang agihan STR fasa yang kedua. Adakah ianya lebih daripada agihan fasa 1 ataupun kurang daripada agihan fasa 1? Jom kita mulakan. Sebelum kita nak tahu ataupun menganggarkan agihan STR fasa yang kedua, kita kena tahu dahulu amount agihan pada fasa yang pertama. Okey, jadi aku ringkaskan dalam entry kali ini tentang agihan fasa 1 dulu sebelum kita nak sentuh pasal agihan fasa yang kedua. Okey, pada agihan fasa yang pertama kategori isi rumah berpendapatan 2,500 dan ke bawah, jumlah penerima ialah seramai 2.8 juta orang dan kadar bayaran STR ialah RM500 untuk yang kategori ini. Dan implikasi kewangannya, jumlah yang dikeluarkan ialah sebanyak 1.4 bilion ringgit. Okey. Dan kategori seterusnya isi rumah yang berpendapatan 2,501 sehingga RM5,000. Jumlah penerima sebanyak 1 juta orang penerima dan kadar bayaran STR fasa 1 yang lalu di antara 100 hingga RM300 mengikut kategori bilangan anak. Dan implikasi kewangannya sebanyak 0.2 juta ringgit. Okey, dan seterusnya warga emas tiada pasangan. Bagi warga emas tiada pasangan, jumlah penerima yang telah menerima pada fasa 1 ialah sebanyak 1.3 juta orang. Dan kadar bayaran ialah RM150 dengan kadar implikasi, kadar yang dikeluarkan sebanyak 0.2 juta ringgit. Dan last sekali, bagi golongan bujang, pada fasa 1 yang lalu, golongan bujang, jumlah penerimanya ialah paling ramai, seramai 3.1 juta. Paling ramai, 3.1 juta dengan kadar bayaran STR fasa 1 sebanyak RM100 dan implikasi kewangan sebanyak 0.3 juta ringgit. Okey. Dan kesemua implikasi kewangan ini berjumlah 2.1 bilion ringgit. Itu dia. Ringkasannya untuk fasa 1 agihannya sebanyak 2.1 bilion. Jadi next untuk fasa 2 ni berapa pula anggarannya? Baik. Untuk fasa 2 ni agak menarik kerana kenapa aku cakap menarik kerana ia melibatkan permohonan baru untuk orang yang baru cukup umur, untuk terutamanya golongan bujang, bermaksud ada pertambahan daripada golongan bujang, dan seterusnya ada pertambahan daripada permohonan rayuan yang lulus, permohonan rayuan yang lulus. Okey, jadi untuk agihan pada fasa yang kedua nanti okey, apa yang kita jangkakan? Okey, walaupun ada pertambahan daripada golongan bujang, permohonan baru dan rayuan, amount ini tidak akan dapat menyaingi kategori isi rumah tahun lepas yang mendapat RM500 dan kerana jumlah pada yang fasa yang lalu 1.4 bilion, 1.4 bilion Jadi walaupun ada pertambahan golongan bujang, walaupun ada pertambahan rayuan dan permohonan baru, amount untuk agihan STR fasa 2 tidak akan melebihi daripada fasa 1. That's the truth. Kerana pada fasa 1, golongan isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah mendapat satu pembayaran yang paling besar, RM500. Jadi untuk fasa 2 tidak akan ada pembayaran yang berjumlah begitu lagi sebenarnya. Kata untuk agihan STR fasa 2 ni dia sekitar dalam 2 bilion saja. Dia tidak akan melebihi 2.1 bilion ringgit. Dan yang paling menarik, sebenarnya bukanlah agihan keseluruhan, tapi agihan bagi setiap kategori. Yang mana kategori yang dijangka akan ada pertambahan, pembayarannya ialah kategori bujang. Kalau fasa 1 dapat 100, fasa 2 diyakini akan dapat sekitar RM150 bersempena dengan perayaan. Itu dia. Dan manakala golongan isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah pun akan ada pembayarannya agak kompetitif, walaupun tidaklah sebanyak RM500. Dan begitu juga dengan kategori-kategori yang berikutnya. Jadi secara amnya, untuk agihan STR fasa yang kedua nanti, ia tidak akan melebihi pada berbanding dengan agihan pada fasa 1. Fasa 1 2.1 bilion dan fasa 2 ni berkemungkinan silap-silap hari bulan nanti 1.9 bilion saja ataupun sekitar 2 bilion saja. But it doesn't matter at all. Yang penting ada penambahan bagi setiap kategori ni, terutama bujang lah. Sebab golongan bujang ni antara yang ramai jugalah, nombor 2 terbanyak selepas kategori isi rumah sebenarnya.
Itu dia sedikit sebanyak tentang agihan STR fasa yang kedua, dan kita nantikan semakan apabila diumumkan semakan nanti untuk kita tahu berapa jumlah bilangan RM ringgit Malaysia yang kita akan dapat pada fasa yang kedua nanti. Okey, itu yang paling penting sebenarnya. Tapi jumlah keseluruhan ni penting juga, kerana daripada jumlah keseluruhan ni kita boleh menganggarkan pembayaran bagi setiap kategori. Itu dia. Jadi semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan ni. Kita nantikan semakan tu. Semakan tu memang kita tak sabar nak menantikan, tapi once dia dah keluar, bermaksud pembayaran just around the corner je, maksud dekat je. Semakan dan pembayaran ialah dekat. Bukan satu benda yang jauh. Kalau suatu tarikh dikeluarkan untuk semakan, beberapa hari selepas tu bermulalah pembayaran secara rasminya. Okey, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Ikuti perkembangan daripada semasa ke semasa di channel ni, insya-Allah. Bye bye.